Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua ibu bapa, penjaga dan tentunya buat murid-murid tahun 1 SK Taman Kosas. Syukur Alhamdulillah dengan limpah dan izinnya dapat kita dipertemukan lagi dalam sesi persekolahan bagi sesi 2022-2023. Saya Puan Widiawati binti Mahmud, Guru Besar SK Taman Kosas, ingin mengalu-ngalukan kehadiran murid tahun 1 sesi 2022-2023 ke sekolah SK Taman Kosas. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa dan penjaga kerana telah memilih SK Taman Kosas sebagai sekolah pilihan. Murid-murid tahun 1 akan berhadapan dengan perubahan yang agak besar daripada pendidikan di rumah atau di tadika kepada pendidikan formal tahun 1. Oleh itu, saya amat mengharapkan ibu bapa dan penjaga berganding bahu bersama-sama pihak sekolah untuk membantu anak-anak ini menyesuaikan diri dan membina keyakinan dalam diri dengan menyediakan kelengkapan dan pembelajaran yang sewajarnya serta memerhati perkembangan pembelajaran anak-anak. Pihak sekolah juga telah menggariskan beberapa panduan bagi memudahkan pengurusan murid-murid tahun 1 ini sama ada ketika datang ke sekolah, berada di sekolah maupun ketika meninggalkan sekolah. Pihak sekolah memohon kerjasama semua untuk mematuhi garis panduan bagi melancarkan pergerakan anak-anak kita semua. InsyaAllah semua yang dirancang dapat berjalan dengan lancar. Walaupun sesi persekolahan pada tahun ini dimulakan pada bulan Mac, namun perancangan dan pelaksanaan semua program tahun 1 akan berjalan seperti biasa dengan mengutamakan keselamatan serta SOP yang telah ditetapkan oleh KPM dan KKM. Program transisi contohnya akan dijalankan selama 4 minggu bagi memberi peluang pada anak-anak tahun 1 kita berasa selesa dengan persekitaran sekolah, mengenali guru dan rakan-rakan sebaya serta menguasai kemahiran asas sebagai langkah persediaan dari aspek sosio, emosi, jasmani dan kognitif untuk meneruskan sesi pembelajaran formal mengikut sukatan yang telah disediakan dan ditetapkan oleh KPM. Program transisi tahun 1 2.0 diorganisasi dalam 2 fasa iaitu fasa penyesuaian iaitu bermula pada 21 Mac hingga 1 April 2022 dan fasa kesediaan pada 4 April sehingga 15 April 2022. Program ini melibatkan 7 kelas tahun 1 yang melibatkan seramai 266 orang murid. Program ini dirangka dengan mengambil kira kandungan kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK dan juga kurikulum standard sekolah rendah KSSR dengan penekanan terhadap aspek sosio-emosi, kognitif dan fizikal murid. Saya juga berharap program ini dapat membantu murid-murid daripada pelbagai latar belakang, pengalaman pembelajaran dan perkembangan sosio-emosi untuk memulakan proses pembelajaran pada tahun 1 nanti pada tahap perkembangan dan pencapaian yang hampir sama. Diharapkan juga program ini dapat berjalan dengan lancar selama 4 minggu seperti yang telah dirancangkan dan menjadikan murid-murid tahun 1 lebih bersedia untuk memulakan sesi pembelajaran seterusnya. Akhir kata, saya berharap para ibu bapa dan penjaga dapat bekerjasama dengan pihak sekolah bagi memastikan pembelajaran anak-anak kita akan berjalan lancar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah binti Yusof selaku penolong kanan pentadbiran SK Taman Kosas mengalu-alukan kedatangan semua murid-murid tahun 1. Selamat datang ke SK Taman Kosas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Hisham bin Jaafar, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid SK Taman Kosas. Selamat datang
tuan-tuan dan puan-puan ke SK Taman Kosas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Puan Salwa binti Harun, penolong kanan kokurikulum Sekolah Kebangsaan Taman Kosas, ingin mengalu-alukan dan mengucapkan selamat datang kepada semua murid tahun 1 2022-2023. Okay, mudah-mudahan murid-murid semua akan datang ke sekolah dengan ceria, berkenalan dengan guru-guru dan juga warga SKTK. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Puan Nurhuda binti Ahmad, PK Petang SK Taman Kosas, mengalu-alukan kehadiran semua murid tahun 1. Selamat datang ke SK Taman Kosas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera buat untuk para ibu bapa, penjaga murid tahun 1 SK Taman Kosas bagi sesi persekolahan pada tahun 2022-2023. Saya Puan Nurhuda binti Ahmad selaku PK Petang akan menerangkan serba sedikit berkenaan dengan program transisi tahun 1 2.0. Okey, di sini saya sertakan objektif KIT program transisi bagi tahun 1 2.0, yang mana dia memberi dia ada 6 objektif, iaitu membantu murid menghadapi perubahan daripada pendidikan di rumah atau tadika kepada pendidikan formal. Okay, yang kedua adalah menyesuaikan murid dengan keadaan dan persekitaran sekolah. Okay, ketiga, membina perhubungan antara murid dan rakan sebaya serta guru. Okay, meningkatkan keyakinan murid dan membentuk sikap positif dalam interaksi sosial serta pembelajaran. Okay, objektif yang kelima adalah membantu murid menguruskan diri sendiri. Dan yang terakhir, menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran seterusnya. Okey, dalam kandungan program ini, program transisi tahun 1 2.0 ni, terdapat 2 fasa. Yang mana fasa pertama adalah fasa penyesuaian dan fasa kedua adalah fasa kesediaan. Okey, di mana dalam fasa penyesuaian dilaksanakan selama 2 minggu, yang mana pengisiannya terdiri daripada aktiviti swakenal, aktiviti fizikal, rutin, pembelajaran, pembualan awal dan rehat. Okey, manakala dalam fasa persediaan akan dilaksanakan selama 2 minggu lagi. Okey, di mana guru memilih tema yang bersesuaian dengan minat, latar belakang dan persekitaran murid. Okey, ini bagi menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran seterusnya mengikut tahap perkembangan murid. Nanti kita akan tengok dengan lebih mendalam. Okey, ini adalah peranan guru secara umumnya, okey, dalam bagi program transisi tahun 1 2.0. Okey. Dan yang penting di sini adalah peranan ibu bapa dan penjaga, yang mana peranan pertama adalah menyediakan anak-anak daripada aspek mental, social emosi dan fizikal. Okay, yang kedua, menghubungi guru untuk mengetahui perkembangan anak mereka. Dan saya yakin guru-guru saya telah mewujudkan grup WhatsApp, grup WhatsApp bagi kelas masing-masing. Jadi boleh terus berhubung dengan guru kelas anak masing-masing. Okey, yang ketiga adalah memastikan kelengkapan pembelajaran mencukupi. Okey, dari segi alat tulisnya, wall pensel colornya dan sebagainya. Kemudian yang keempat, memahati tingkah laku, perkembangan dan pembelajaran anak-anak. Okey, yang mana tuan-tuan dan puan-puan perlulah melihat anak-anak tu bila dia balik saja lihat. Okey, adakah dia gembira ke, dia sedih ke, perlu tahu. Okey. Dia juga dapat membantu
Dan yang kelima, membantu meningkatkan keyakinan anak dalam pembelajaran. Yang ini paling penting. Sebab bagi melaksanakan program transisi tahun 1 2.0 ini, ibu bapa, penjaga serta guru sebenarnya kita sama-sama membantu untuk meningkatkan keyakinan anak-anak ni untuk datang ke sekolah, kesedia untuk belajar dan sebagainya. Yang ini saya terangkan tadi, yang mana dalam pelaksanaan tadi dilaksanakan 2 minggu. Jadi keseluruhan dia program transisi ni dilaksanakan selama 4 minggu. Jadi ini yang saya beritahu tadi, dilaksanakan 2 minggu mengikut peruntukan waktu sehari yang telah ditetapkan. Dan untuk pengetahuan ibu bapa semua, sepanjang program transisi tahun 1 ini, jadual waktu mengikut jadual waktu biasa. Walau bagaimanapun, anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan tidak perlulah membawa buku teks dan buku tulis lagi. Bagi fasa ini, dalam program transisi tahun 1 ini, anak-anak akan dibekalkan dengan modul, yang mana pelajar murid ni akan menggunakan modul yang telah disediakan, yang cikgu-cikgu telah sediakan. Kemudian pengisian dan peruntukan waktu aktiviti harian dalam fasa ini berdasarkan peruntukan waktu sehari. Ini samalah. Pelaksanaan rutin kelas, perbualan awal, rehat perlu dilaksanakan oleh guru. Ini pun kita akan laksanakan. Kemudian terdapat penilaian yang perlu dilaksanakan menggunakan senarai semak kesediaan murid, di mana kita nak melihat kesediaan murid untuk ke fasa yang seterusnya. Yang mana fasa seterusnya adalah fasa kesediaan, di mana fasa kesediaan ini bertujuan menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran, nilai untuk pembelajaran seterusnya. Dalam fasa ini memberi peluang kepada guru untuk melaksanakan PDP dalam suasana yang bermakna dan menyeronokkan. Kemudian dia juga bertujuan meningkatkan keyakinan murid dalam interaksi sosial dan membentuk sikap positif dalam pembelajaran. Dalam sekali kita tengok dalam fasa ini juga dilaksanakan selama 2 minggu. Berdasarkan tahap kesediaan murid mengikut jadual waktu murid tahun 1. Maknanya selepas sahaja habis program transisi ni, barulah kita akan belajar seperti biasa. Menggunakan jadual biasa dan bawa buku teks lah. Jadi sepanjang 4 minggu ni kita tidak menggunakan apa-apa. Di sini saya sertakan dia punya brochure, dan saya percaya guru-guru saya dah edarkan dalam kelas WhatsApp kelas masing-masing. So tuan-tuan dan puan-puan bolehlah lihat. Ini adalah modul yang kita sediakan. Terdapat 2, iaitu buku transisi tahun 1 dan buku modul Jom Baca yang telah disediakan oleh guru-guru SK Taman Kosas sendiri. Jadi, di sini saya nak terangkan juga pentaksiran bilik darjah. Yang mana dalam pentaksiran bilik darjah, sekarang kita dah tak ada peperiksaan, tetapi kita adakan pentaksiran bilik darjah. Pentaksiran bilik darjah ni kita laksanakan sepanjang waktu, maknanya sepanjang waktu pembelajaran ataupun mengikut kesesuaian guru itulah. Jadi terdapat 6 tahap. 6 tahap yang mana pentaksiran bilik darjah ni kita boleh lihat. Murid tu, anak kita tu berada di tahap keberapa. Jadi, dan tahap penguasaan minimum adalah pada tahap yang ketiga. Yang mana murid tu sendiri tahu, faham dan boleh buat. Itu paling minimum. Jadi, kalau dia tahap 1 dan tahap 2 tu dia tidak mencapai lah. Jadi, dalam tahap 3 ni dia, murid tu, anak-anak tu dapat menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari, yang telah diajar oleh guru untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada sesuatu situasi. Maknanya dia boleh melaksanakan dan aplikasikan. Buat. Jadi ada 6 tahap. Jadi saya tak naklah menerang dengan lebih lanjut, tapi saya terangkan pada tahap penguasaan minimum. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh lihatlah nanti bila cikgu melaksanakan pentaksiran bilik darjah, boleh tengok anak-anak kita tu berada pada tahap ke berapa. Seterusnya. Ini adalah senarai keperluan murid tahun 1. Yang pertama adalah pakaian mesti lengkap. Tali leher bagi lelaki.
Okey, bertudung atau ikat rambut bagi perempuan. So, kena ikat rambut kemas-kemas lah. Kalau yang pakai tudung tu, kena pakai tudung kemas-kemas. Ya. Jangan biarkan rambut tu mengurai-ngurai. Kan? Jadi, kena ikat bagi kemas. Okey, yang kedua adalah kasut hitam dibenarkan. Okey, dan memakai stokin. Perlu pakai stokin. Okey, sekarang ni kita memang pakai kasut hitam lah. Okey, kemudian yang ketiga, alat tulis, buku, beg dan pensel warna. Okey, kena bekalkan alat tulis dan pensel warna. Sepanjang transisi ni kena ada alat tulis dan pensel warna. Okey, dan saya minta lah tuan-tuan dan puan-puan untuk semak ataupun sentiasa cek bila anak tu balik dari sekolah, cek alat tulis tu pensel warna dia cukup ke tidak. Sebab kita tahulah anak-anak ni kan bila dia dah balik tu adalah hilang ke apa ke, pensel belum sharp ke. Jadi saya harap dapat buat persediaan di rumah. Okey, dari segi alat tulis tu. Dan sebab kita nak memastikan supaya anak-anak kita tu tidak menggunakan peralatan orang lain. Sebab kita nak memastikan anak-anak kita tu menjaga SOP dia. Jadi seterusnya baju sukan dan seluar sukan. Yang ini boleh tanya pada guru kelas masing-masing berkenaan dengan baju sukan dan seluar sukan. Okey, jadi fail peribadi murid dan kad kesihatan dan kad gigi akan diuruskan oleh guru kelas masing-masing. Okey, kemudian layat. Yang layat tu dia ada kalung kat leher tu. Dia ada maklumat maklumat murid dan penjaga. Saya minta ibu bapa penjaga isi maklumat tu. Isi nama tuan-tuan dan puan-puan, kemudian nombor telefon yang boleh dihubungi. Okey, sekiranya ada apa-apa kecemasan, cikgu boleh terus hubungi berdasarkan daripada tag tu. Jadi senang. Jadi kita dan layat tu saya dah sediakan dia macam kalis air, dia kalis air lah. Jadi biar dia digantung di leher dan tidak pesan ke anak-anak tu jangan tanggal dan letak merata-rata. Okey, kena jaga. Jadi saya harap maklumat ibu bapa tolonglah lengkapkan ya. Okey, tu. Kemudian yang ketujuh tu adalah QR code murid. QR code murid ni akan diberikan oleh guru kelas masing-masing setelah dapat QR code kehadiran. Okey, kita akan guna QR code. So nanti cikgu-cikgu ni akan masuk sekali dalam layat tu sebab kita nak scan kehadiran murid tu. Okey, di awal persekolahan tu. Dia datang, dia scan. Cikgu akan scan kehadiran dia. Okey, kemudian alat penjagaan kesihatan. Okey, pelitup muka. Okey, mask. Okey, saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat membekalkan lebih daripada satu mask pada anak-anak ni. Dan beritahulah sebaiknya kalau selepas rehat tu dia dapatlah tukar satu lagi mask. Okey, bagi memastikan mask yang digunakan tu adalah bersih. Okey, bersih dan selamat untuk digunakan ya. Jadi sebab dia dah pakai satu hari dan kena beritahu pada anak-anak kita ni yang mana janganlah sewena-wenanya membuka pelitup muka. Okey, sebab kita masih lagi dalam pandemik walaupun kita dah nak pergi kepada fasa yang seterusnya, tetapi kita kena ingatkan bahawa pelitup muka masih perlu pakai. Okey, pesan pada anak-anak tu semua. Kemudian sanitizer dan tisu kalau perlukan. Okey. Seterusnya, okey, ini kedudukan tanda nama dan lencana. Okey, ini tanda nama perlu diletakkan di atas. Maknanya kalau tengok gambar tu dia ada, okey, letak di atas. Ini pakaian lelaki. Kemudian tanda nama murid berada di bawah lencana. Okey, tanda nama murid belum dapat lagi. Nanti dah dapat, saya akan minta guru kelas edarkan kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, kemudian ini bagi murid yang pakai baju kurung. Okey, dan ini adalah letak di tudung pun begitu. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, kedudukan lencana dan tanda nama. Ini yang saya terangkan tadi. Bagaimana nak meletakkan tanda nama dan lencana. Okey, seterusnya berkenaan dengan kasut dan stokin. Okey, kasut dan stokin, sebagaimana kita tengok jadual yang telah disediakan oleh KPM kita jelas menyatakan bahawa pada tahun 2022, kasut dan stokin yang digunakan adalah warna hitam.
Okey, warna hitam. Sebelum ni kita boleh ada kelonggaran, ada putih dan hitam. Tapi mula tahun 2022 pakai kasut hitam, stokin hitam. Okey. Okey, seterusnya pakaian. Okey, pakaian murid lelaki. Okey, kemeja, baju kemeja warna putih. Ini biasalah. Berlengan pendek. Baju dimasukkan di dalam seluar. Okey, yang ini kena selalu ingatkan bahawa anak tu baju mesti masukkan dalam seluar. Butang dikenakan dengan lengkap bertali leher. Okey, tali leher boleh dapat di kedai buku yang telah dibuka lah. Okey, ataupun dapat di pustaka rakyat. Okey, seluar warna biru tua dan bukan jeans. Maksudnya seluar slack. Seluar sekolah rendah yang biasa tu lah ya. Okey, ini pengawas saya rasa tahun 1 belum ada lagi ya. Okey, seterusnya pakaian murid perempuan. Okey, kita tengok yang mana pakaian murid perempuan perlu pakai baju kurung berwarna putih, kain cotton biasa dan berlengan panjang. Okey, kemudian tudung warna putih. Okey, tudung warna putih, kemudian kain warna biru gelap tu lah. Okey, jadi saya rasa tahun 1 tak ada pengawas. Okey, so saya tak terang lah. Okey, seterusnya ini adalah pakaian kegiatan sukan dan PJK. Okey, kalau kita tengok sini ada cara pemakaian dia. Okey, dia ada baju T sekolah dengan berlengan pendek atau panjang. Sekarang ni ada lengan panjang mengikut warna rumah sukan. Okey, nanti akan diberi oleh guru kelas masing-masing lah pada anak-anak tu mengikut rumah sukan masing-masing. Kemudian seluar track sekolah warna hitam atau biru. Dia ada logo dia. Okey, dia ada logo sekolah kita lah. Sekolah Kebangsaan Taman Kosas. Okey, kalau pakai seluar yang itu. Kemudian kalau perempuan tu yang bertudung tu pakai tudung sekolah saja. Okey. Okey. Kat sini saya nak terang pula waktu persekolahan. Okey. Waktu persekolahan kita, waktu persekolahan pada hari Isnin, okey, hingga Khamis, dia bermula pada 1.10 tengah hari. Okey. Isnin hingga Khamis dia datang pukul 1.10 tengah hari. Jadi anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ni perlu datang awal lah sebelum pukul 1.10. Sebab pukul 1 tu kita dah mula gerakkan anak-anak untuk ke kelas masing-masing. Okey, jangan awal sangat. Okey, nanti anak tu berlega-lega pula, kita tak tahu kan. Jadi pandailah setting masa anak-anak tu ya untuk hantar anak pada waktu yang disebutkan. Okey, manakala pada hari Jumaat, okey, waktu persekolahan bermula pada jam 2.10 tengah hari. Okey, sebab sepanjang Jumaat ya. Ini waktu persekolahan bermula. Okey, kita lihat pula waktu persekolahan tamat. Akhir. Waktu balik tu pukul berapa? Hari Isnin kita balik pukul 6.30 ya. Tuan-tuan dan puan-puan, hari Isnin sahaja kita balik pukul 6.30. Okey. Kemudian manakala pada hari lain, hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, okey, ada 4 hari tu balik pada pukul 6. Okey. Jadi perlu ingat masa-masa ni, perlu ingat terutamanya waktu balik ya, sebab kita tak naklah anak-anak tuan-tuan dan puan-puan tunggu lama. Jadi pastikan tuan-tuan dan puan-puan ambil ataupun maklum pada bas tu atau van tu ya, datang pada waktu yang telah ditetapkan. Okey. Okey, saya nak terangkan berkenaan dengan laluan murid. Okey, laluan murid hanya menggunakan pintu pagar B sahaja untuk hadir dan pulang. Okey, pagar B. Kemudian pagar B ni dia pagar di tengah-tengah tu, bukan pagar di depan tu. Ya. Pagar kat depan dekat guard tu bukan, yang kat tengah-tengah dekat menghadap padang tu. Kat situ. Okey, kemudian tempat menunggu di kantin. Okey, ni saya tukar sikit. So nanti dia masuk, dia kena tunggu di dewan. Dia tunggu di dewan sekolah sebab kita dah tetapkan dia mengikut kelas, kita dah susun. Okey. Jadi nanti untuk sepanjang minggu transisi ni, cikgu-cikgu saya akan guide lah. Okey, akan buat panduan untuk anak-anak kita ni bergerak ke kelas. Okey, bila kita dia dah biasa seminggu 2 minggu ni mungkin dia dah boleh. Okey, kemudian ibu bapa penjaga dan pemandu van hanya tunggu di luar kawasan sekolah. Ini yang sangat penting. Okey, ibu bapa dan penjaga tidak dibenarkan untuk berada di dalam kawasan sekolah sepanjang waktu pembelajaran dan pembelajaran. Jadi kena tunggu di luar.
Okey, untuk hari pertama ni hanya seorang saja penjaga ibu atau bapa bersama anak untuk hantar. Kalau anak tuan-tuan perempuan dan boleh hantar sampai ke pagar, so nanti cikgu saya akan sambut untuk duduk di dewan. Okey. Jadi kita kena pastikanlah anak-anak kita tu masa dia datang tu emosinya, semangatnya tu untuk ke sekolah tu. Jadi seterusnya utamakan penjarakan 2 meter dan tempat sempit. Okey, ini penjarakan 2 meter. Sekarang ni beritahu pada anak-anak tu pastikan penjarakan. Jangan jumpa kawan-kawan jiran-jiran tu dah main peluk-peluk pula kan. Jadi kita kena elakkan benda ni. Jadi tuan-tuan nasihatkan anak-anak tu, dan kita pun selaku guru SK Taman Kawasan akan sentiasa memberi ingatan kepada anak-anak kita supaya sentiasa menjaga penjarakan. Okey. Okey, seterusnya ini adalah barang yang dilarang yang tak boleh dibawa ke sekolah. Pertama, telefon, telefon, tablet dan komputer riba. Okey, alat tajam seperti gunting, muncung tajam, pisau dan jarum. Kalau gunting tu dia ada gunting yang di hujung tu tidak tajam. Jangan ambil yang tajam. Kita bimbang sebab murid tahun 1 ni dia baru nak belajar gunting dan sebagainya. Jadi kita tak nak berlaku apa-apa jadi gunting tu pastikan muncung dia tu tidak tajam. Dia ada yang jenis carilah. Ada. Kemudian yang ketiga adalah alat permainan patung, kad, Lego, kereta dan lain-lain. Jangan pula ada yang bawa botol susu ke sekolah. Jadi itu kena elakkan. Okey? Jadi tak perlu bawa. Sebab dia dah masuk ke fasa sekolah. Okey? Kemudian barang kemas seperti subang, rantai dan cincin. Yang ini sangat perlu lihatlah yang perempuan-perempuan anak-anak perempuan ni pastikan semua barang kemas ditanggalkan sebelum hantar anak ke sekolah. Jadi kita tak naklah ada yang pakai subang, emas kan, takut terhilang dan sebagainya. Itu kita nak kena elakkan. Okey, yang kelima, ubat, minyak, barang kosmetik dan semburan. Tak perlu bawa ubat dan minyak dan sebagainya, tak perlu. Okey, dekut dia sakit perut nak buat minyak panas, tak perlu. Okey, jadi barang-barang ini kita jangan elakkan bawa. Dan seterusnya lain-lain barang atau alat-alat yang tidak sesuai. Jadi boleh tengoklah barang mana yang tak sesuai. Okey, saya rasa itu saja bagi saya untuk taklimat program transisi tahun 1 2 sifar bagi sesi 2022-2023. Okey, jadi saya mengucapkan selamat datang ke SK Taman Kosas. Jadi saya harap kita dapat bekerjasama dan sekiranya ada apa-apa boleh terus berhubung dengan guru kelas atau dengan saya terus. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai, saya Cikgu Mirani. Selamat datang ke SK Taman Kosas. Bye. Hai, Assalamualaikum. Saya Ustazah Naimah. Selamat datang ke SK Taman Kosas. Hai semua, saya Teacher Azma. Selamat datang ke SK Taman Kosas. Hai, Assalamualaikum. Ana Ustazah Fauzia. Ahlan wa sahlan ila SK Taman Kosas. Assalamualaikum. Nama saya Ustazah Wan Fairuz. Selamat datang ke SK Taman Kosas. Hai, saya Cikgu Iliana Zuraida. Selamat datang ke SK Taman Kosas. Bye. Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Nur Hayati. Selamat datang ke SK Taman Kosas. Bye.